berdiri. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Pada kelas, duduk. Terima kasih, Cikgu. Nah, adakah kamu masih ingat yang apa kita pelajari minggu lepas? Tidak. Baik, kita pelajari komponen penulisan prosa. Ada 3: pendahuluan, isi, dan tutup. Jadi hari ini gue mau meneruskan penulisan prosa dan mengajarkan bagaimana murid boleh menulis karangan secara terancang dan tersusun. Mari kita menonton video ini. Semua, hari ini kita akan membincangkan sesuatu yang sangat penting untuk setiap pelajar di Malaysia, perpaduan. Tapi bukan setakat berbincang tentang perpaduan sahaja, saya juga hendak tunjukkan bagaimana hendak membuat karangan dengan betul supaya markah murid cemerlang. Pertama sekali, perpaduan di Malaysia bukan sekadar hidup bersama. Ia tentang menghormati antara satu sama lain, merayakan perbezaan, dan memastikan semua orang rasa diterima. Jadi apabila cikgu beri tajuk karangan tentang perpaduan, jangan risau. Jom saya tunjukkan kerangka karangan mudah yang murid boleh guna. Mulakan dengan pendahuluan. Di sini, terangkan maksud perpaduan, yaitu kesepakatan dan kerjasama rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama, atau budaya. Senang sahaja kan? Kemudian, tuliskan ayat tesis yang menarik, macam perpaduan merupakan tunjang kejayaan negara. Seterusnya, isi karangan. Saya biasanya merancang 3 isi. Isi pertama, bagaimana perpaduan membantu Malaysia kekal aman dan stabil. Isi kedua, bagaimana acara kebangsaan seperti Hari Kebangsaan atau makan bersama di kedai mama menggerakkan hubungan kita. Isi ketiga, peranan pendidikan, macam program RIMA di sekolah yang menggalakkan pelajar bergaul tanpa diskriminasi. Untuk setiap isi, nyatakan contoh, tambah fakta, dan tunjukkan kesan positif perpaduan. Kemudian, penutup. Di sinilah kita simpulkan semuanya. Nyatakan semula kepentingan perpaduan dan mungkin tambah sentuhan pribadi. Sebagai murid, saya percaya kita boleh menjadi ejen perpaduan di sekolah dan masyarakat. Jadi, ingat, pendahuluan, 3 isi yang cukup, dan penutup yang berkesan. Bukan susah pun kan? Latih tubi membawa kejayaan. Semoga berjaya, dan jangan lupa, perpaduan bermula dengan kita. Jumpa lagi di video seterusnya. Kelas, apakah yang Anda paham berdasarkan video yang ditayangkan? Apa kamu boleh mendapat di video tersebut? Apa temanya? Tajuk perpaduan. Terus, ada lagi jawaban? Jawab saja, ada betul tidak salah. Negara Cikgu. Oke, baguslah. Pak, mari kita belajar tentang penulisan prosa. Kita mengulang balik apakah komponen-komponen dalam penulisan prosa dan juga mengajar bagaimana murid menuliskan sebuah karangan yang betul, secara susunan yang betul. Jadi ini adalah 3 komponen yang mesti berada dalam penulisan prosamu, yaitu pendahuluan, yang pengulangan, yang memperkenalkan topik, yang memberikan latar belakang atau konteks, atau menyatakan objektif atau fokus penulisan. Terusnya isi. Ini adalah bahagian utama yang mengandungi
uraian dan perinci. Ia membincangkan idea dan memberikan bukti mendukung topikmu. Dan akhir sekali penutup. Ini adalah bahagian akhir yang merumuskan dan menutup perbincangan, yang mengulangi titik-titik utama secara ringkas, memberikan kesimpulan pasal penulisanmu, dan meninggalkan kesan atau seruan tindakan. Jadi, ini adalah contoh karangan, dan nanti juga akan mengajar bagaimana murid menulis karangan macam ini yang sangat cantik, sangat tersusun dan terancam. Teknik yang cikgu mau mengajar adalah teknik pasang siap. Nah, langkah 1 atau perenggan pertama mau adalah pendahuluan. Ia mempunyai isu penting, kepentingan, kesan negatif, dan seruan awal. Baiklah, cikgu mau menerangkan sedikit. Setiap pendahuluan perlu ada isu pentingnya dan ayat isu penting. Bagi contoh, menggunakan perenggan ini, kepaduan merupakan asas penting dalam membina keharmonian di Malaysia. Bagi contoh, yaitu ayat isu penting. Seterusnya, kepentingan yang mengatakan kenapa atau mengapa isu ini penting. Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, paduan menjadi kunci kepada keamanan dan keharmonian di Malaysia. Nah, ayat tadi itu adalah ayat penting, menyatakan mengapa perpaduan atau isu penting itu penting. Terusnya, kesan negatif yang menyatakan kenapa jika kita semua tidak mengambil tindakan untuk contoh memupuk semangat perpaduan Malaysia. Tanpa perpaduan, negara Malaysia boleh berpecah belah. Contoh, enak sekali seruan awal. Ya, sebagai ayat yang mengajak membaca, bukan pembaca saja, tapi ahli kuasa yang boleh mengambil tindakan. Sebagai contoh, oleh itu semua pihak perlu memupuk semangat di sekolah. Guru perlu memupuk semangat di sekolah. Pada contoh, langkah kedua ya adalah isi kandungan yang menyatakan cara, berikan satu contoh realiti dan siapa yang membantu bagaimana. Secara ringkas, ia menyatakan, ia menyokong kenapa atau apa ya kamu punya topik lah. Bagi contoh, perpaduan ini cara perpaduan dapat dicapai melalui guru mengajar asal keharmonian di sekolah atau semua itu merayakan hari yang kebangsaan. Seterusnya di perayaan tadi adalah ayat penting. Seterusnya adalah ayat perayaan. Ayat ini menyatakan atau menyokong ayat tersebut. Setiap masyarakat perlu, contoh lagi ada sikap positif agar tidak muncul masalah di Malaysia, atau supaya masyarakat ada paham itu. Dan
dan seterusnya. Contoh juga dikategorikan sebagai uraian. Di sini contoh, sebagai contoh hari kebangsaan, hari keamatan di Sabah, hari gawai di Sabah, semua itu. Kenapa hari ini memupuk semangat atau memupuk keharmonian antara kaum. Selain itu, dan seterusnya, boleh menyatakan siapa yang boleh membantu atau apa kita boleh buat untuk memupuk ini, untuk menjalankan kamu punya idea atau punya fokus. Di sini ya tulis. Selain itu, contoh program sekolah juga membantu kelas inklusif. Contoh ada kelas Cina, kelas dusun, supaya semua murid dapat sama pelajaran. Begitu. Atau mungkin kelas mix, kelas kaum, kelas mix, ya semua pelajar boleh bergaul tanpa diskriminasi satu sama lain. Sekali kamu boleh menuliskan ayat ini atau menyiapkan di sini juga. Di sini contohnya yang berkaitan, kamu boleh tulis juga Kementerian Pelajaran juga memainkan peranan penting dengan untuk memupuk semangat harmoni. Boleh ulang saja mereka punya isu penting, punya langkah smart diisi saat itu. Dan juga mau sebut ini bukan tetap, tapi ini adalah sebuah kerangka yang kau boleh mikir dalam kepalamu dan tulis semasa menulis karangan. Dan akhir sekali perenggan yang terakhir adalah penutup yang melambangkan kepentingan topik, tekankan peranan individu dan gunakan slogan atau harga dalam dia punya setiap penutup yang ada berapa cara mula di sini. Kesimpulannya isu penting ini boleh sebut lagi isu penting perpaduan adalah nilai utama adalah penting untuk Malaysia. Setiap rakyat perlu mengambil tindakan demi menjaga keharmonian negara di masa hadapan. Begitu boleh kamu tulis. Sini dengan semangat rasa simbolik. Kita jaga kita sebagai contoh. Dengan semangat kita jaga kita, perpaduan akan terus menjadi istibrah utama oleh masyarakat sejalan. Marilah kita terus kamu boleh menamakan pandanganmu dengan sebagai tindakan. Ayolah kita tulislah apa temuan kamu tulislah. Marilah kita bersama-sama menjaga keharmonian di Malaysia. Marilah kita tidak kira kebangsaan itulah. Abaikan perkauman semua. Jadi baiklah, kemudian kita beralih ke aktiviti yang seterusnya. Tapi sebelum itu jika mau belajar bulan kurang 4 orang belajar satu kumpulan. Sekarang dari kumpulan 4 orang satu kumpulan.
ayat murid sendiri. Dengan menggunakan AI dan semua. Berdasarkan topik yang diberikan, lalu membinakan keterangan yang lengkap dan tersusun. Jadi, inilah kerja rumah. Jadi cikgu mau semua pelajar berbincang, mengenal ukuran dan lengkapkan kerja rumah. Ya, sebab objektif kita yaitu beri dapat mengatasi dan menyelesaikan isu penting bagi dua tajuk karangan. Tapi jangan risau, sekarang itu berkaitan juga dengan tema yaitu betul. Dan beri dapat menyusun kata-kata yang lengkap mengikut format penulisan yang betul. Kan tadi sudah Ibu ajar yaitu guna teknik pasal siap dan menunjukkan kerangka paragraf yang betul. Jadi silakan ulang. Jangan risau, daripada cikgu juga akan membimbing semua.
suatu agama dan bangsa, boleh menyebabkan salah. Dapat menyebabkan perselisihan antar kelompok. Ini contoh kita tidak dapat saja. Makanan tradisi makanan tradisi dan fakta. Pemain sarana kerjasama dapat merapati aturan, kerjasama dapat merapati aturan, jurang antara kelompok. Ya, jurang antara kelompok. Semangat kekitaan dan kesabaran. Kekitaan. Bagaimana? Contohnya penduduk kampung membersihkan surau. Bersama-sama.
kumpulan aja bersama-sama. Pastikan semua pimpinan negara membuat buku hubungan sosial. Hai. Hubungan sosial. Bahwa untuk kesejahteraan masyarakat. Mencapai perpaduan. Agama atau latar belakang. Harmoni. Adalah asas kepada kemajuan negara. Yang lebih aman. Ya, betul kak. Mama masih listening. Baiklah, jadi nanti coba akan bagi kita untuk menampilkan hasil kerja kamu dekat nilai yang disediakan lalu berpembentangan. Tapi masa sudah tamat,